antara pemantun dengan pemantun tu sebab bagi juri sedikit masa untuk menilai sebab kadang-kadang laju. Kita faham mungkin semalam agaknya. Bekerja. Mungkin disela oleh beberapa komen-komen dan sebagainya, sempatlah kami nak nak campur markah semua ni. Jadi benda ni kan dalam talian, ambil masa sedikit lah. Ya, Cik Syam, terima Boleh, kasih boleh, banyak. boleh. Saya memerlukan signal daripada isyarat daripada juri lah untuk angguk dan sebagainya lah. InsyaAllah kita bual-bual, kita anggapkan ini macam pentas yang boleh kita bercanda pantun, kan? Ya, baik. Pagi Okey, ni kita selamat tak semuanya. terlalu mengejar masa sangat. Kita hanya ada 2 perlawanan, jadi kita tak ada terlalu terkejar-kejar masa lah. Kita ada 2 maksudnya kita ada 2 pusingan sahaja ya. 2 pusingan, 2 pemantun. 2 pemantun dan ya. 2 perlawanan. 2 perlawanan. Bukan apa ni, pasukan akan bertanding ke separuh akhir lah. Jadi Dan kalau tidak ada apa-apa masalah teknikal, semua sudah bersedia. Bagaimana Cik Syah bersedia untuk saya serahkan kepada Cik Syah? Ya. Terima kasih Encik Syahrul untuk waktu ini dan jam kita melewati jam 9.31 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pagi Jumaat penghulu segala hari. Untuk waktu ini terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka di bawah bahagian penyelidikan sastra, Jabatan Dasar dan Penyelidikan untuk Pesta Berbalas Pantun KLWBC 2020 sempena Dekad Membaca Kebangsaan DMK 2021 yang diadakan pada 8 dan 9 April 2021 iaitu Khamis dan Jumaat. Terima kasih untuk penganjur pada hari ini yang mana peringkat hari ini adalah peringkat yang mempertemukan iaitu peringkat separuh akhir 1 dan 2 yang akan diadakan lewat beberapa minit lagi. Dan untuk anda semua saya perkenalkan nama saya Syam Putra Razali, juru pantun anda, dan inilah dia pertandingan berbalas pantun yang dikendalikan di atas talian. Meskipun di atas talian, namun orang kata kembangnya pantun itu akan lebih mekar walaupun destinasinya jauh beza. Orang kata hendak daun diberi daun, dalam daun buah bidara. Hendak pantun diberi pantun, dalam pantun ada bicara. Orang kata juga lautan indah disusur armada, kembara bertahun orang berdagang. Dengan bismillah acara bermula, masyhurkan pantun membuka gelanggang. Walaupun tak ada orang tepuk, kita sama-samalah tepuk ya. Ada tepukan. Dan untuk waktu ini kita akan membariskan pemantun-pemantun dari 2 pasukan yang akan beraksi melayangkan pantun-pantun dalam sesi jual beli pantun yang semestinya ini akan memberikan juadah pagi yang cukup istimewa kepada kita semua yang menyaksikan. Dan kemungkinan ini dibawakan secara rakaman ataupun langsung supaya ramai di luar sana yang mana yang ingin mengikuti tentang perkembangan pantun. Inilah dibawakan khas pantun di Malaysia, itu pantun Melayu, yang mana pusingan kali ini, pusingan separuh akhir pertama akan mempertemukan pasukan juara untuk kumpulan A iaitu Sapurba akan menentang naib juara pasukan ataupun kumpulan B iaitu Mutiara Labuan. Tetapi waktu ini markah untuk semalam peringkat liga kumpulan tidak akan dibawa. Jadi ini adalah peringkat kalah mati yang membawa kepada pasukan yang memiliki ataupun memungut markah tertinggi akan layak ke pentas akhir. Dan untuk waktu ini juri-juri yang akan beraksi di medan penjurian yang akan mengadili bahagian isi bahasa dan persembahan, kita tampilkan Dr. Hanafi Ibrahim. Okey, boleh bagi tepukan. Encik Muhammad Syahidan dan juga sesatunya kumbang. Berkata bunga di apit kumbang iaitu Puan Nisa Harun. Itu dia. Dan itulah dia barisan juri yang akan mengadili ataupun menghakimi pantun-pantun yang dilayangkan. Jadi untuk tema waktu ini iaitu tema Malaysia Membaca, ayuh kita akan perkenalkan kumpulan Sapurba. Adapun kita akan uji untuk uji suara dahulu. Mungkin dengan uji suara itu boleh memperkenalkan diri pemantun pertama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba Adlizan dari Sapurba. Salam perkenalan buat semua. Itu dia Adlizan dari kumpulan Sapurba dan pemantun kedua dari Sapurba. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hamba Steven dari Sapurba.
Steven Sapurba ataupun nama juga boleh dipanggil sebagai Hamzah Abdullah. Ya Steven ya? Betul, ya saya. Baiklah Steven. Itu dia kumpulan Sapurba yang memiliki orang kata tiket menjual dahulu akan menentang pasukan jauh dari Labuan iaitu Mutiara Labuan. Silakan pemantun pertamanya. Silakan, ada mungkin Encik Abdul Malik Kamarudin. Silakan Encik Abdul Malik untuk uji suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia beri Abdul Malik Kamarudin. Salam berpantun buat semua. Salam bantu buat semua. Seakan-akan berjanji dengan pasangannya yang lain rumah, lain destinasi, warna jingga. Silakan Encik Yahya bin Baharudin. Suara tak dengar tu Cik Yahya. Mungkin tak buka mikrofon tu. Tekan bahagian ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yahya Burhanuddin, pemantun kedua dari Mutiara Labuan. Salam perkenalan semua. Itulah dia. Salam perkenalan untuk semua. Dan sebelum kita akan memulakan kerancakannya, pastinya debaran untuk tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan Pesta Pantun Separuh Akhir ini akan dirancakkan lagi dengan pantun ini. Siapa boleh jawab? Mungkin ada sesiapa yang boleh jawab, silakan jawab. Ya, tapi pemantun jangan jawablah. Dahan ditebang, habislah tumbang, gugurlah daunnya di tepi bendang. Kiri kumbang, kanan pun kumbang, kemana bunganya, penghias gelanggang. Itu boleh disyairkan sebab AG ataupun itu. Jadi pantun, format pantun pada waktu ini adalah AB yang mana menggunakan hujung rima AB. Seperti pantun yang saya lambungkan tadi adalah AAAA. Jadi awasi untuk pantun-pantun semua agar peka dengan struktur pantun yang ingin diutarakan. Baiklah, untuk waktu ini kita akan mulakan gelanggang pertama, pantun pertama, jualan pertama daripada saudara Nur Azlizan untuk menjualkan pantunnya kepada saudara Abdul Malik dari Mutiara Labuan. Sapurba memberikan pantunnya kepada Mutiara Labuan. Dan ada pun untuk juri-juri sudah bersedia di hujung talian. Kalau saya dapatkan isyarat sudah bersedia. Jadi ayo kita saksikan pertembungan pemantun pertama dengan pemantun pertama. Silakan Azlizan memberikan pantunnya kepada Abdul Malik. Silakan. Pastikan mikrofon dibuka ya. Awan bergulung tuan di hari senja, nampak berbalam biru warnanya. Anda Malik, dengar ini dagangan hamba. Silakan. Bersilat pahlawan, langkahnya gesit. Berkeris pusaka, tempaan Laksmana. Terbit penyelidikan, jurnal berwasit. Tidak dibaca, impaknya di mana? Tidak dibaca, impaknya di mana? Itulah pantun soalannya daripada saudara Azlizan Sis kepada Encik Malik atau saudara Malik. Silakan untuk menjawab pantun yang diberi. Adapun kali ini kita tidak membiarkan ruangan ini senyap ya, kerana kita akan berbicara juga berkenalan dengan Azlizan. Kemungkinan saya nak bertanya Azlizan sementara Encik Malik atau saudara Malik menjawab. Azlizan sekarang berada di Kuip ya, Perlis ya. Dan bagaimana keadaan cuaca di sana? Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Kadang-kadang panas ya. Mendung. Dan ini dia, kalaupun kita ada di dalam Zoom ini, ada 27 orang yang menyaksikan dan kemungkinan ini adalah rakaman yang akan disiarkan di Dewan Bahasa, di platform Pahutan Kata Carian Dewan Bahasa dan Pustaka, dan perlu kita memberikan yang terbaik untuk generasi akan datang melihat pantun ini sebagai wadah yang terbaik. Dan Azizan, kalau difikirkan di sini, kita seolah-olah berjanji ya Azizan ya, warnanya hampir-hampir sama. Saya tak ada tanjaknya. Kalau tak ada tanjak tak apalah, saya berikan tanjak ni sebentar lagi kepada Azizan ya. Kita menantikan jawapan daripada saudara Abdul Malik. Adapun sedang berkira-kira jawapannya. Jawapan yang bertemakan Malaysia membaca. Sahabat lamaku Kakanda,
Ijan, dengarkan jawapan hamba. Ya, silakan Malik. Mawar merah, hati tertawan, penuh berduri, kuntumnya kecil. Coretan ditulis, pengajaran diambil, garapan terbina, dibantu ilmuwan. Garapan dibina dibantu ilmuwan. Itu dia, cukup jelas suara Encik Malik. Encik Malik ni seolah-olah juru acara atau juru hebah ya, yang di Labuan. Mungkin begitu ya Encik Malik? Sikit lah, tapi tak hebat macam juru pantun kita. Amboi. Ada pantun, bagi saya pantun ni malah lidah. Kita pecinta pantun Encik Malik. Kalau dengar Encik Malik berpantun tadi, aduhai, orang kata indah ya, susun pantunnya tu, sedang molek orang kata. Dan kita sedang menunggu isyarat daripada juri. Kemungkinan juri akan berikan signal kepada kita untuk kata ya, manis markah sudah diberi. Jadi Encik Malik, kalau ada jualnya, pasti ada belinya, sudah dibeli. Encik Malik kena jual balik lah. Orang kata daripada Labuan menjual kepada Perlis pula. Silakan Encik Malik. Kulayangkan pantun ini buat Bu Ijan, dengarkan. Dengar, silakan. Songket limar bertatah kuadza, corak beralun, indah kelihatan. Makalah luar, artikulasi berbeza, bagaimana diadun aksara tempatan. Bagaimana diadun aksara tempatan. Itu dia. Bagaimana? Ini saudara Azlizan akan cuba menjawab sambil dengan menulis dengan kerongsang yang bergerak-gerak. Silakan pemantun pertama Sapurba untuk menjawab Azlizan sis. Silakan. Sambil-sambil itu saya akan berbual-bual ya dengan Encik Malik. Tiada gangguan ya untuk Azlizan untuk menjawab. Encik Abdul Malik di Perbadanan Labuan ya. Mungkin boleh kita berkenalan bahagian apa Encik Malik bertugas? Bahagian sumber manusia. Oh, bahagian sumber manusia. Dan sudah memang anak jati Labuan ke? Bukan, saya anak jati Kedah, Sungai Petani. Oh, orang Kedah tapi orang Kedah, orang Kedah. Telonya dah pergi ke Labuan dah tu. Mungkin dah bertahun-tahun ke sana ya. Baru tahun kelima. Tahun kelima. Dan kalau kita lihat di sini, paparan visual sudah menunjukkan si cantik manis Sarnah Judin. Adakah ini daripada Perbadanan Labuan? Pemantun ketiga mungkin ya. Sudah pun bersiap sedia. Bunganya disimpan. Seperti Sapurba juga bunganya disimpan. Kalau kelihatan di situ daripada awal tadi, Ainur Syakirah senyum saja ya. Mungkin ada sedikit markah senyuman pemantun ketiga. Jadi kalau Ainur Sakinah mewakili Sapurba, Sarnah Judin mewakili Perbadanan Labuan. Jadi jangan risau, dan kita akan buat pertandingan yang di luar gelanggang pantun, yang mana ini santai-santai, mempertemukan bunga dengan bunga sebentar lagi. Dan sambil-sambil kita menantikan jawapan daripada Azlizan, kita akan menyaksikan kalau ada pun ayah-ayah Labuan nampaknya kelihatan situ senyum saja ya. Silakan Azlizan dengan jawapannya. Dengar ya, Malik, ini jawabnya. Warna merah, mawar di laman, disunting darah, keratan di batang, resensi makalah, membantu fahaman, ilmu secupak jadi segantang. Itu dia, ilmu secupak jadi segantang. Menjawab kepada pantun yang dilayangkan oleh Encik Malik Kamarudin dari Mutiara Labuan. Dan semestinya jawapan itu akan berikan, orang kata, satu jual beli yang cukup istimewa, yang mana saya ingatkan juga pemantun-pemantun, iaitu menjual dalam masa 20 saat, walaupun nyanyi ke apa, bergerindam ke, dalam masa 20 saat itu, dan membeli dalam masa 90 saat. Jadi awasi juga, walaupun kita tiada juru pantun, tapi saya juga ada berkira-kira detik-detik 90 saat. Kalau dapat awal sikit, itu lebih molek. Dan kita menunggu jawapan yang akan diberikan, markahnya Puan Nisa Harun nampaknya akan berikan
isyarat, cari di situ. Nampaknya pemantun pertama dengan pertama sudah pun berlalu. Ayo kita akan pergi ke pemantun kedua. Kedua dengan kedua. Encik Yahya akan menantikan pantun yang akan dilambung oleh Encik Hamzah Abdullah. Cik Hamzah, kalau nak lambung tu suka main sukan apa? Badminton, pingpong ke apa tu? Badminton mungkin. Badminton. Kalau macam tu membuat servis pertama, apakah Encik Yahya daripada Labuan akan dapat memberikan lambungan atau terus smash agak-agak tu? Encik Yahya nak smash ke nak bagi orang role play lagi? Nak terus smash ke nak angkat bola tu? Angkat dulu. Angkat dulu. Baiklah, malam begitu. Steven ataupun Hamzah Abdullah, silakan Encik Hamzah Abdullah melayangkan pantunnya dalam 20 saat dari sekarang. Anda Yaya? Ya, saya. Pernah dengar kitab Bustanus Salatin? Pernah. Ini kitab ni pasal nasihat raja-raja. Dengarkan ya. Baik. Bernobat raja, manja kini di Hunus. Dipegang kejap pusaka berzaman. Lengkap di mana bacaan Bustanus. Babnya lenyap, terkubur pedoman. Itu dia pantun tentang babnya lenyap, terkubur pedoman. Apakah akan meniti jawapan daripada Labuan? Silakan Encik Yahya dari Labuan dengan 90 saat dari sekarang. Kalaupun suka bermain badminton, Hamzah Abdullah, mungkin kalau saya boleh bertanya ya, Steven, adakah Steven memang menggunakan kerongsang yang sama dipostkan oleh Azizan atau memang sama-sama membeli daripada Shopee ke mungkin Lazada ke? Sama ya, walaupun duduk berasingan tu. Silakan, daripada mana tu busananya tu? Jamkan oleh Abang Adeliza. Itu dia supaya sedondon ya. Dan mungkin boleh dijadikan pakaian di hari Aidilfitri yang menjelang tiba. Jadi kita pun menyambut bulan puasa minggu hadapan dengan kemeriahan. Jadi pantun ini juga akan berikan seri kita untuk sambutan bulan Ramadan. Cik Hamzah tahu lagu yang orang kata yang popular untuk sambut bulan Ramadan ni? Ramadan tiba. Boleh nyanyi sikit? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Cukup. Itu dia tu berbuai kita. Sama-sama kita menantikan Encik Yahya bin Burhanuddin untuk menjawab daripada beberapa saat lagi yang masih tinggal. Jangan risau. Ya, dengan senyuman dia menuliskan jawapan. Ya. Dan kerongsang-kerongsang. Kanda Hamzah. Ya, silakan. Ya, Kanda. Ini jawapannya Silakan. untuk sejarah Sulalatus Salatin. Itu dia. Uteri langkap mengail ikan, berbekal makanan, duduk di hulu. Tidakkan lenyap, bab diwujudkan. Hayati bacaan, suburkan selalu. Suburkan selalu dengan senyuman. Encik Yahya memberikan jawapannya. Dan itu dia jawapan, dan kita menunggukan isyarat untuk pemberian jawapan daripada juri-juri, barisan juri-juri yang tidak asing lagi. Puan Nisa Harun yang di hujung talian yang ada buka kamera. Mungkin juga kalau kita nak lihat sebentar lagi Dr. Hanafi dan juga Encik Muhammad Syahidan. Ya, adakah itu sudah pun kali ini berbalas pantun kita? Kalau sudah bola itu diangkat kali ini, apakah Encik Yahya akan berikan jumping smashnya untuk orang kata melajukan pantun yang akan dijualkan kepada Hamzah Abdullah? Silakan Encik Yahya. Kekanda Hamzah, tema hamba perpustakaan digital. Silakan. Tumbuh gaharu, tepian paya, daunnya muda, dipetik sang ratu. Aneka buku, dirak maya, dibaca nenda, bagaimana membantu?
Dibaca nenda, bagaimana membantu. Itulah pantunnya yang diutarakan ataupun dilambungkan oleh Encik Yahya daripada Mutiara Labuan. Untuk Hamzah Abdullah menjawab 90 saat dari sekarang. Dan kelihatan juri kita Encik Muhammad Syahidan di situ kelihatan berbaju biru. Di sebelahnya mungkin Dr. Hanafi Ibrahim. Itu dia, senyum je ya. Lama kita tidak bersua ya. Sejak saya muda dulu, mereka pun dah berusia. Sekarang saya dah berusia, mereka nampak muda pula. Aduh ya, macam mana tu? Apakah mereka, orang kata kenyang dek bahasa sastra, orang kata pantun yang mengenyangkan kita. Jadi kita akan saksikan jawapan yang akan dilambungkan oleh Hamzah Abdullah melengkapkan posisi pertemuan pusingan pertama. Pemantun pertama menjualkan pantunnya pada pemantun pertama, dan untuk anda semua ini adalah pemantun kedua. Jawapan untuk pusingan pertama daripada Yahya bin Burhanuddin menjualkan pantun kepada Hamzah Abdullah atau namanya Steven. Jadi Steven dengan cukup serius untuk menjawab tentang nenda tadi. Teringat nenda kita ya di kampung halaman. Adapun untuk anda semua, sebentar lagi kita akan mungkin berkenalan dengan pemantun ketiga. Sesatunya Bunga yang akan berikan seri kepada pasukan Sapurba. Juga Bunga untuk berikan seri kepada pasukan Mutiara Labuan. Kata orang Puan Sarna. Buka Puan. Itu kalau pakai, kejap kita tanya ya. Pakaian tu apa nama pakaian tu. Walaupun orang kata bertindak beraksi sebagai pemantun ketiga, tapi tetap juga beraksi menggunakan busana yang menarik. Seperti juga Ainur Shakira. Jadi kita silakan Hamzah. Boleh buka mikrofon Hamzah? Ya, silakan. Ini belinya, dengarkan Kanda. Ya, saya dengar. Songket Dewangga, corak bersegi, dibuat membalut ukiran kaca. Cucu nenda, celik teknologi, bukakan komputer untuk membaca. Suruh cucunya buka komputer ya. Barulah boleh membantu nendanya untuk membaca. Itulah dia jawapan untuk pusingan pertama. Dan untuk anda semua kita berikan laluan untuk panel juri untuk memberikan markahnya. Adapun kita menyaksikan barisan juri-juri yang tidak asing lagi di pentas pantun, iaitu Dr. Hanafi Ibrahim, Encik Muhammad Syahidan dan juga Puan Nisa Harun. Dan kalau boleh kita dengar suara daripada Ainur Shakira. Mungkin boleh mendengarkan suara. Silakan Ainur. Assalamualaikum. Ini dia saya Ainur Shakira. Dan juga kita dengarkan suara daripada Sarna Judin, Puan Sarna Judin. Silakan. Assalamualaikum, Sarna Judin dari Labuan. Lagi Labuannya. Itu dia. Kita mendengarkan walaupun kumbang bertemu kumbang, ada juga bunga yang memberikan wangi kepada pentas separuh akhir kita yang mempertemukan Sapurba dan juga Mutiara Labuan. Kalau boleh kita dengarkan sebelum kita memasuki untuk pemantun pertama, Nur Aslizan menjualkan pantunnya kepada Yahya. Adapun kita nak bertanyakan kepada Ainur. Ainur, macam mana mendapat nama Sapurba ni? Silakan Ainur. Dapat nama Sapurba ni daripada kita kata buah fikiran lah daripada saudara Ijan dan juga saudara Hamzah berkenaan dengan cerita pada zaman dulu yang di mana kita kata satu nak menampakkan semangat lah dalam semangat dalam Sapurba itu sendiri. Alhamdulillah. Maksudnya kita mengekalkan. Apa nama dia? Sebut 5 kali ya. Tak apa. Ainur sudah lama tidak bersua ya. Ainur antara jago-jago pantun ya di zaman saya dulu masa janggut masa hitam ya. Dan juga kita dengarkan Sarna. Mungkin Sarna boleh berbicara tentang kenapa memilih nama Mutiara Labuan. Adakah di sana semua orang kata pasir-pasir saja, tak ada mutiara ke? Atau anda bertiga mutiaranya? Mikrofon tu mungkin buka. Klik.
Puan Sarna, ya. Ya, kami bercadang menamakan Mutiara Labuan sebab Labuan ni dinamakan sebagai Pulau Mutiara Labuan. Pulau Mutiara Labuan. Memang orang panggil Pulau Labuan Mutiara Labuan. Oh, iyalah, betul. Dan sejarahnya. Labuan merupakan salah satu wilayah persekutuan, ya. Dan inilah lokasi yang dikatakan lubuk emas negara kita juga, ya. Dan walaupun lubuk emas, orang kata tetap juga memperjuangkan pantunnya. Ayo kita saksikan, ya, Sarnah dan Ainur, kehebatan, kepetahan pemantun-pemantun untuk kedua-duanya yang akan mengisi slot kosong pentas akhir untuk waktu ini. Dan kita saksikan, kita persilakan kali ini, adakah Nur Azizan, Encik Nur Azizan sudah bersedia? Anggut, ya, sudah, ya. Sudah tak sabar, ya, orang kata nak berjumpa dengan saudara ataupun Encik Yahya. Encik Yahya sudah pun. Encik Yahya, kalau Azizan ni tubuhnya macam saya ni, Yahya agak-agak macam mana? Boleh bernafas tak kalau agak-agak tu? Boleh, tak apa. Kita kalau bergabung ni, orang kata melayankan pantun tu berat tu. Kita nak menampungnya. Adakah waktu ni berat atau tidak, kita saksikan pantun daripada Nur Azizan. Silakan mendagangkan pantunnya kepada Encik Yahya. 20 saat dari sekarang. Yahya, dengarkan ini dagangannya, ya. Ya, Kanda. Gugur merata daunan di laman, dihembus pawana di kala malam. Novel cinta tercari halaman, dijangka bagaimana kisah terkalam. Itu dia, dijangka bagaimana kisah terkalam. Silakan Encik Yahya bin Burhanuddin untuk menjawab 90 saat dari sekarang. Berkisah novel pula. Ya, kali ini Azlizan, mungkin Azlizan memang pembaca novel ataupun pengarang novel? Mengarang tu tidak, tapi saya hobi saya memang membaca novel. Membaca antara orang kata penulis-penulis yang Azlizan gemar. Siapakah kalau boleh diangkat? Kalau dulu-dulu macam dah lama saya tak baca sebab semenjak kerja ni memang masa memang sangat sempit. Antaranya Siti Rosmiza, macam yang banyak-banyaknya novel yang dah dijadikan drama bersiri kan. Dan sebenarnya penulis novel juga adalah orang kata kita perlu angkat juga, sebab mereka membingkiskan laluan kehidupan dalam yang cukup panjang di dalam bentuk bukuan, yang mana kita sendiri tak perlu kita nak melihat televisyen ataupun drama. Kita hanya membaca, tetapi itu lebih menyentuh perasaan dengan bait-bait bahasa yang cukup indah diaturkan. Betul tak, Azizan? Puan Harun juga penulis. Ya, itu penulis, antara penulis yang terkenal, ya, bukan saja menulis novel tetapi cerpen daripada Puan Nisa Harun antaranya. Itu dia. Buku yang telah diberikan kat situ, kalau nampak boleh dapatkan dengan Puan Nisa Harun. Katanya Mustika, tak silap saya, nampak. Cik Yahya, silakan Cik Yahya. Kanda Azizan, pantun didagang, pasti ku beli. Dengarkan Kanda. Dengar Dinda, dengar. Gagah paduka, berdagang pelita, barang berharga, beroleh dinar. Kisah bahagia di hujung cerita, novel cinta pasti bersinar. Itu novel cinta pasti bersinar. Orang kata kerongsang sama kerongsang, sokok hitam sama hitam. Adik abang terbayang-bayang. Orang kata cinta mendalam itu membuang dendam. Sebab kata orang kan, sama-sama punya kerongsang yang sama tu, hampir-hampir. Adakah kali ini Yahya, kalau tadi berkisahkan tentang novel, kali ini Yahya agak-agak nak berkisahkan tentang apa tu, Cik Yahya? Kita berdebat pula. Sama-sama kita menunggu Puan Nisa Harun masih lagi melihat. Adakah sudah bersedia Cik Syahidan di situ? Okey, jadi baiklah, di sini Cik Yahya nak utarakan apa, kalau boleh dapat menyanyi ke orang-orang Sabah. Mungkin Cik Yahya ni orang Sabah, ya? Orang Labuan ni, anak jati.
Ya, saya anak jati Labuan. Kita berdengarkan sebaris lagu Labuan. Kalau mungkin boleh didengarkan lagu-lagu tradisional. Adai-adai nang indung dayang anding, anding si dayang mandung. Oh, bukan sahaja boleh berpantun. Dia kalau bagi dia sekali nyanyi, nampaknya acara kita ni jadi acara nyanyian. Tapi apa-apa pun cukup indah ya. Maksudnya apa tu? Maksudnya tu. Seorang puteri yang menari. Jadi silakan untuk mendagangkan pantunnya setelah menyanyi mendapatkan orang kata semangat. Silakan Encik Yaya menjualkan pantunnya kepada Nur Azizan. Kekanda, Ya, cerita rakyat tema hamba, dengarkan bersama. dengar. Silakan. Ikan sepat berserah takdir, air mengalir, deras menjerat. 1000 amanat, kisah Pak Pandir. Bagaimana ditafsir, makna tersurat. Bagaimana ditafsir makna tersurat kisah Pak Pandir? Silakan menjawab Encik Nur Azizan Sis 90 saat dari sekarang. Cik Yahya mengutarakan tentang kisah Pak Pandir. Adapun Yahya tahu kan hikayat Pak Pandir ini dan seloka Pak Pandir ini digunakan di merata-rata. Kalau boleh pelajar-pelajar pun di alam persekolahan pun dah tahu tentang seloka Pak Pandir ya, kisah Pak Pandir yang cukup istimewa diangkat di dalam pantun, menjualkan pantunnya kepada Azizan. Apakah jawapan akan dinantikan kali ini? Kalau Yahya memakai baju jingga, Sapurba wakili oleh Azizan meletakkan tetapannya. Yahya tahu kan itu namanya tetapannya berwarna jingga. Dan Yahya kalau boleh kita tahu umurnya, usianya berapa ya? 33 tahun. Oh, nampaknya macam baru 23 tahun. Alhamdulillah. Nampak muda ya. Yes, Tapi usia itu sekadar angka. Yang penting kita sama-sama memakmurkan pantun kita di mana-mana sahaja medan pertempuran pantun. Pantun bukan untuk bersilat untuk membunuh, tetapi pantun ini untuk bersilat untuk menyerikan gelanggang kita. Ayo kita dengarkan jawapan dari Nur Azizan. Silakan. Tepuk-tepuk tangan, bertepuk jangan segan. Tadi lagu hampir nak menari, tapi bila maksudnya puteri menari, tak jadi menari. Dengar ya, ini jawabnya. Tepian ampai berdiri peran, melihat subur pohon angsana. Nenda menyampai penuh ajaran, dalam berhibur dijelaskan makna. Dalam berhibur dijelaskan makna. Seumpama juru pantun lah ya, bertanya makna itu dan sebagainya. Kalau pun Azizan tahu kisah Pak Pandir ni Azizan. Dia kalau yang selalu popular ni kisah Pak Pandir dengan Pak Kaduk ya. Kedua-duanya adalah orang kata yang diangkat juga di dalam seloka Melayu. Jadi itu dia pusingan pemantun pertama sudah pun berakhir. Macam mana Cik Yahya kita? Ada sikit berdebar, sudah lega? Lega. Kerasa macam tak puas hati betul dengan Azizan ni nak tanya dari pantun ni. Nak berjumpa sebenarnya. Nak berjumpa. Boleh bertandang ke Perlis. Bertandang ke Perlis dapat berjumpa. Kalau pun di Perlis tu makan apa yang popular di sana Azizan? Laksa. Kalau di Labuan Cik Yahya? Ambulo. Oh, ambulo, sejenis makanan biji-biji dia. Sagu ya. Wah, itu jangan risau walaupun kalau ambuyat. Ambuyat ya. Sama. Oh, okay. Kalaupun tidak boleh merentas negeri, boleh di postkan ke Azizan. Mana tahu Azizan dah dengar tu, ngidam pula untuk juadah berbuka puasa nanti. Ayo kita akan pergi ke pusingan. Orang kata pemantun kedua akan menjualkan pantunnya kepada pemantun pertama pasukan Mutiara Labuan. Encik Hamzah sudah bersedia di talian ya.
Dan Encik Malik sudah bersedia untuk di talian. Cik Malik mengenakan busana tak silap Teluk Belanga ya. Teluk Belanga. Teluk Belanga dan juga kalau angkat sikit Hamzah nampakkan sikit busana tu. Ya, baru nampak. Juga Teluk Belanga. Orang kata sama-sama Teluk Belanga ni. Jangan buatkan hakim atau juri tenganga nanti. Silakan Encik Hamzah menjualkan pantunnya kepada Encik Malik 20 saat dari sekarang. Kanda Malik dah sarapan ke pagi ni? Sudah, awal lagi. Awal lagi. Baik, ini pasal makanan ya. Mawar berbunga, harum meraksi, gugur kuntuman di atas bentala, culas dibaca, kandungan nutrisi, mengapa salahkan makanan bergula. Ngapa salahkan makanan bergula? Itulah dia persoalan yang ditinggalkan oleh Hamzah. Adakah itu Hamzah orang kata pengalaman peribadi? Jadi silakan Encik Malik menjawab dalam 90 saat dari sekarang. Encik Hamzah kita ni suka makan apa? Adakah memang setiap pagi kena makan benda bergula ke? Buat air campur sikit gula. Campur sikit gula. Ingat ya, gula ni sebagai penjeri makanan sahaja. Kurangkan manis dalam minuman dan makanan. Lebihkan manis dalam senyuman. Itulah dia. Kata orang kita ni kadang-kadang menjaga juga kita punya kandungan gula dalam darah supaya orang kata tidak lebih dan tidak kurang. Walaupun kita bertubuh besar macam ni kan, tapi Hamzah taklah besar macam saya, lebih besar. Jadi saya memang mengawal. Pagi-pagi memang kita kena baca ya kandungan gula dan sebagainya. Jadi kita nantikan jawapan daripada Encik Malik. Jadi boleh kita tanya, Encik Hamzah ni asal dari mana ya? Saya daripada Sarawak. Oh, jadi Sarawak telah bermastautin di Semenanjung? Betul. Agak-agaknya macam mana keadaan di Sarawak dan Semenanjung? Adakah berbeza ataupun macam mana? Adalah juga sedikit perbezaan dan boleh dah disesuaikan diri ya. Alhamdulillah. Jadi inilah dia pertembungan kalau dilihat dari segi Zoom meeting kita ni. Mereka duduk di sebelah-sebelah. Kalau tadi Azrizan dengan Yaya duduk di bahagian atas dan bawah, dan ini di bersebelahan. Jadi kita akan lihat Encik Malik Kamarudin mewakili Mutiara Labuan, Perbadanan Labuan untuk menjawab persoalan tentang juadah makanan. Silakan Encik Malik. Masih berkira-kira. Saudara Hamzah, dengarkan. Kukira ini jawapan. Silakan Kanda. Cindai emas indah ditemu di dagang putera ke kota Melaka. Musibah diri cetek berilmu dibaca dahulu kandungan diteroka. Baca dulu kandungan diteroka tu. Nak tengoklah sukatan gulanya. Betul tak Cik Malik begitu ya? Apa-apa pun kita kena baca dulu. Mana tahu kan ya, kandungan tu tak sesuai dengan kesihatan kita dan sebagainya. Terima kasih. Itu jawapan daripada Encik Abdul Malik daripada pantun yang dilontarkan oleh Hamzah Abdullah. Dan kalau kita fikirkan sarapan pagi ni, kalau orang Labuan tu apa tu Encik Malik kalau sarapan di sana? Selalunya sarapan di sini seperti macam Semenanjung jugalah, ada juga nasi lemak. Ada juga nasi lemak. Cuma nasi lemak di sini agak sedikit berbeza dari segi warna lah. Warna. Kalau kita di Semenanjung, warna putih biasa. Kalau di sini mungkin ada juga yang berwarna kuning. Oh, warna kuning. Jadi dan untuk pengetahuan jurupantun, every meal, setiap makanan yang kita dapat mesti akan disediakan dengan sup kosong. Oh, sup kosong. Yes, walaupun kita just cuma makan mi goreng kan, diberikan juga sup kosong. Itu satu benda yang menarik untuk saya fahami atau ketahui ya. Tak sabar juga nak pergi Labuan ni ya, Encik Malik. Orang kata kalau sebut tadi Encik Malik tentang cindai emas, saya pun ada juga pantun tentang emas ni, iaitu pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Cik Malik sambung. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi
bawa ke mati. Ya, tapi saya lain sikit. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Kalau malas asyik berlengkar, ada bini pun cabut lari. Itulah dia. Itulah dia untuk orang lelaki ni. Jangan malam-malam pagi-pagi tu kena bangun macam Cik Malik kan, untuk bekerja walaupun berasal dari Semenanjung, menabur bakti di tanah orang. Jadi Cik Malik, apa kata kali ini pemantun pertama untuk Mutiara Labuan? Cik Malik mewakili pemantun pertama memberikan pantun jualan yang terakhir, dan inilah pantun yang akan mungkin membawa Mutiara Labuan ke pentas akhir. Silakan Cik Malik, 20 saat dari sekarang. Saudara Hamzah, dengarkan Ya, soalan Kanda. hamba. Silakan. Suara gemersik Puteri Ayu, berbaldu biru, hati merajuk, bahasa klasik, persuratan Melayu, tamsilan keliru, bagaimana dirujuk? Tamsilan keliru, bagaimana dia dirujuk. Itulah persoalan yang diutarakan oleh orang Kedah kepada orang Sarawak yang duduk di utara. Silakan Hamzah Abdullah menjawab 90 saat dari sekarang. Itu dia, kita menantikan jawapan daripada Hamzah. Dan untuk pengingatan untuk ingatan mesra semua yang berada di Zoom meeting yang bukan yang bukan untuk berpantun, mungkin penyokong, mungkin juga penonton, adapun minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk meletakkan ataupun menutup mikrofon itu supaya tiada gangguan suara lain kecuali suara saya sebagai jurupantun dan kepada pemantun yang lain. Adapun Encik Malik dan juga Encik Hamzah saja yang boleh membuka mikrofon. Silakan. Hari ni kita Encik Malik kita kalaupun rindu-rindu laksa utara kan, orang Kedah boleh cakap utara ke ni? Mestilah boleh kan. Boleh. Jadi orang Semenanjung ke Labuan pun ramai. Jadi pesisir ni dekat dengan pesisir pantai ke perbadanan Labuan ni? Ya, betul. Memang menghadap berdekatan dengan laut lah. So kalau angin sekali datang, memang orang Kedah sebut hapuh lah. Hapuh lah. Orang kata kalau lagu-lagu lama tu, angin menderu tu, tahu tak lagu? Angin menderu, dahan jatuh, menimpa batu. Sambung Cik Malik. Kuburan. Kuburan. Okey, jadi Hamzah sudah bersedia untuk menjawab. Silakan Hamzah. Sudah. Kanda, ini jawabnya. Dengarkan ya. Silakan. Belayar nahkoda menuju Rokan, bawa dagangan berpeti-peti, sarjana sastra jadi rujukan, keliru istilah terjelaslah pasti. Itu dia jawapan daripada Hamzah Abdullah untuk menamatkan pusingan separuh akhir. Yang pertama yang mempertemukan pasukan Sapurba melawan ataupun beraksi bersama-sama dalam satu gelanggang, iaitu Mutiara Labuan. Berikan tepukan kepada kedua-dua pasukan. Adapun kalau boleh kita nak utarakan sementara panel juri dan juga kita siap sedia untuk selepas ini Kersani akan beraksi bersama Jauhar Perkasa. Dan kemungkinan ini dibawakan secara rakaman. Dan kita tampilkan juga Ainul Shakira. Ada pun nak bertanya-tanya lah. Bagilah satu pantun yang bukan untuk menjual pun. Kita orang kata Gian nak berpantun ni kadang-kadang Ainul. Walaupun pemantun ketiga, orang kata nak lah juga beraksi. Tak ada peluang pun daripada semalam kan Ainul. Silakan Ainul, baca satu pantun. Ada pantun klasik pun bolehlah baca. Silakan. Kita bagi peluang kepada Ainul Shakira. Buah cepedak pun tak apa Ainul. Kalau nak, silakan. Okey, dengarkan. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Itu dia. Tahu-tahu je saya pun nak baca tentang pantun
Pulau Pandan. Sebab Pulau Pandan ni pantun pembukaan saya kalau saya buat perniagaan, saya berniaga secara live, saya menggunakan pantun Pulau Pandan. Ini pantun saya Pulau Pandan. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dai bercabang 3. Kalau berkenan beli sajalah, barang baik special harga. Itu dia. Bila orang dengar je, wow, Pulau Pandan, barang baik ni. Apa pun pantun menjadikan wadah untuk kita bukan saja beraksi sebagai mengangkat sastra Melayu sebagai tradisi kita, tetapi kita boleh menggunakan pantun ni sebagai satu platform untuk berniaga malaupun memberikan nasihat kepada generasi muda. Apapun Puan Sarnah di ujung talian, ada pantun-pantun Labuan ke nak dibaca? Silakan Puan Sarnah. Boleh buka mikrofon tu. Tekan butang mikrofon. Silakan. Ini saya ya. Okey, kalau salah harap maaf lah kan. Tak apa, tapi dengar bunyi-bunyi kering-kering-kerincing tu, dokoh apa yang dipakai tu sebenarnya, Puan Sarnah? Baju orang Labuan ya? Bahasa bangsa Kedayan. Oh, bangsa Kedayan. Jadi silakan Puan Sarnah bacakan pantunnya. Okey. Apa hajat tuan kemari, hendak berdagang untai beli pantun. Apa hajat kami kemari, mengangkat warisan pusaka pantun. Oh, itu dia. Apa hajat, ditanya pula kita apa hajat ya. Dan dijawab untuk mengangkat pusaka berpantun. Orang kata inilah dia pantun yang merupakan wadah kita. Asam kandis mari dihiris, manis sekali rasa isinya. Dilihat manis, dipandang manis. Manis, lebih manis hati budinya. Begitulah dia. Dan untuk waktu ini, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua pasukan Sapurba dan Mutiara Labuan untuk pusingan separuh akhir pertama. Terima kasih untuk beraksi pada waktu ini. Jangan keluar, mungkin boleh menyaksikan pusingan separuh akhir kedua yang akan mempertemukan Kersani, iaitu juara kumpulan B yang akan menentang NAP juara kumpulan A, iaitu Johar Perkasa. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada juri-juri yang telah mendengar pantun-pantun yang dilambungkan, dan nantikan kita mungkin akan berikan laluan kepada kedua-duanya untuk mengambil ataupun membuat ujian suara. Terima kasih sekali lagi dan kita nantikan sebentar lagi apakah keputusan yang akan diperkatakan. Siapakah yang akan melayak untuk pertandingan akhir Pesta Pantun yang akan diadakan pada hari ini. Pesta Berbalas Pantun KLWBC untuk waktu ini dengan membaca sempena dekad membaca kebangsaan 2021. Dan waktu ini mungkin kalau ada pun untuk juri untuk berkata apa-apa boleh berkata. Dan waktu ini kita akan tampilkan juga terus untuk kumpulan Kersani. Kalau Kersani ada pun boleh membuka kamera pada waktu ini. Kita boleh saksikan, dan saya juga akan menukarkan tanjak saya yang berwarna purple ini mengikut warna Puan Nisa. Puan Nisa hari kita. Kalau dah pakai warna macam tu, saya pakailah macam ni. Sebab saya ada 60 set ni. 60 set. Setiap hari lain-lain ya. Lain-lain busana. Cuma baju tak sempat nak tukar. Jual tak tanjaknya? Sebenarnya saya tak jual, tapi kalau orang nak saya bayar hadiah. Gitu. Kalau ada macam pertandingan-pertandingan ya yang di sekolah ya Puan Nisa, kadang-kadang diorang minta tajaan, saya kata saya tak bagilah duit, tapi saya bagi tanjak kepada peserta-pesertanya. Tanjak bersekali dengan produk Tupperware saya lah. Saya ada lagi pelbagai ni koleksi-koleksi yang saya ada. Ada lebih daripada 50 set. Ada orang kata kita ada studio untuk saya. Kita perlu satu set untuk ni. Kadang-kadang saya buat ni Puan Nisa, kita buat pengacaraan, kita perlu ada
pelbagai kan? Pelbagai untuk kita. Betul, saya percayakan orang Melayu sepatutnya sekurang-kurangnya adalah satu set busana masing-masing. Betul. Dalam koleksi, tak kisah orang lelaki, orang perempuan, saya juga ada selempang untuk majlis-majlis rasmi kan. Betul. Jadi kita kena tahu bila masa nak pakai dan apakah kesesuaian busana. Busana Itu penting. tu. Dan saya fikir pesta pantun ni satu medan untuk kita orang kata apa ya, kita memperagakan lah. Saya ni sebab saya ni dalam talian kan, ini pakai kebaya je lah, pakai lawa-lawa pun orang tak nampak dapat kat sini je kan. Tak apa. Yang penting Puan Nisa tadi dah tunjukkan buku tu, mungkin boleh tunjuk sekali lagi buku tu. Ini sebenarnya sudah tidak ada di dalam pasaran, tapi di perpustakaan ada. Lentera Mustika ni saya promo kerana watak utamanya tadi, pemantun yang ketiga tadi, Ainur tadi kan. Wataknya Ainur Mustika. Dalam ini dia adalah seorang profesor dalam bidang kesusastraan Melayu dan bidang ni ialah pantun. Dalam novel ini, setiap novel dimulakan dengan serangkap pantun. Jadi tiap-tiap bab dimulakan dengan serangkap pantun dan kemudian pada hujung novel ini, saya tak bagi tahulah spoiler kan, tapi pada hujung itu memang saya kumpulkan semula semua pantun yang telah diungkapkan dalam buku ini, termasuk pantun yang dicipta pun ada, pantun yang saya petik pun ada. Ini pantun ciptaan saya yang saya dah kongsi di Facebook pagi tadi. Rendang berkuah apinya sabut, rata-rata kacau sekali. Gendang bertingkah, rebana menyambut, sama-sama kita menari. Amboi, itu dia sama-sama kita menari. Okey, saya teruskanlah ya. Betul. Sedia ujian suara dan sebagainya. Betul. Sebelum kita ujian suara, nak jawablah pantun tadi tu. Sungguh cantik, bunga berseri. Orang kata untuk hidangan Permaisuri dan Sultan. Ayo kita sama-sama menari. Puan menyanyi, saya lagukan. Itu dia. Untuk waktu ini. Nampak ya pemantun, kalau juru pantun boleh jawab dalam masa 2 saat, takkanlah pemantun tak boleh jawab dalam masa 90 saat. Ada apa-apa pun kita uji suara untuk pasukan yang mendapat pendahulu untuk menjual, iaitu pasukan Kersani. Silakan pemantun pertama untuk uji suara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Khabar baik. Saya seorang je menjawab. Gunakan mikrofon. Sihat juru pantun? Sihat, semakin sihat ya. Alhamdulillah, berseri-seri nampak, mengalahkan pengantin. Itu dia. Maklumlah kita ni kena siap siaga. Pagi-pagi bangun pukul 4 pagi. Dah pun bersiap sedia dengan busana. Walaupun dia di rumah, kita gosok baju. Orang kata lengkapkan dengan kumis dan juga janggut supaya nampak lebih molek dan elok dipandang, ya. Usai ni di situ. Betul kan dia tu kata tak jemu. Jadi betul. Itu pemantun pertama. Usai ni nampak je. Kali ni mengenakan busana yang agak berat di situ dan juga dokoh serta tanjak di situ dengan orang kata headphone yang cukup-cukup sama dengan rakan-rakannya. Jadi kita perkenalkan juga pemantun kedua. Silakan pemantun kedua untuk perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Nik Zaini kena kuatkan sikit volume untuk suara tu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kalau semalam kita ada Hana dan hari ini kita Yahanana, Maha Guru rupanya untuk juru pantun. Maha Guru. Inilah dia. Pantun ini orang kata menjadi pakaian harian ya Nik Zaini. Jadi bila kita dengar pantun, kita ada di mana-mana. Kalau tidak menjadi juru pantun pun kita akan menjadi sebagai seorang penonton. Dan juga kita akan ini dia pasukan Kersani untuk pemantun pertama dan kedua. Jadi kita akan pergi memperkenalkan untuk pasukan Jauhar Perkasa. Pemantun pertama, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kalau boleh diingatkan yang lain, mungkin nama user 11 mungkin boleh mutekan mikrofon itu untuk kita tidak dengar ya segala kuali juga pinggan mangkuk yang sedang dikunyah untuk masuk ke dalam rakaman kita. Sebentar lagi kita akan dirakamkan. Jadi mohon untuk user 11 ataupun moderator untuk mutekan, minta maaf, saya nasihatkan untuk user 11 untuk tekan bahagian mikrofon untuk mute, kerana kita sebentar lagi mana tahu ya tiba-tiba anak menangis kat situ. Silakan untuk pembantu pertama, Johar Perkasa. Assalamualaikum. Apa khabar Encik Syam Putra selaku jurupantun? Khabar baik, saya sentiasa sihat, alhamdulillah. Diberikan kesihatan, bukan kesihatan saja, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan perkenalkan boleh diri. Saya ke? Boleh. Boleh. Boleh perkenalkan panggilannya. Panggilan saya mungkin boleh dipanggil sebagai Afi sahaja. Hafi ya. Okey, Encik Afi dari Johar Perkasa. Dan kita perkenalkan untuk pemantun kedua, Johar Perkasa. Silakan bukakan mic anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jurupantun. Saya Waalaikumsalam. gaya. Boleh Saya- kenalkan nama. Dia memuji saya ya. Pujian kepada jurupantun tak ada markah ekstra ya. Okey. Silakan. Namanya siapa tu? Saya Faizuddin Hashim, boleh panggil Faiz. Faizuddin. Okey, baiklah. Untuk pemantun kita, Faizuddin. Jadi kita akan tampilkan dulu, kalau biasa kita memberikan sesi perkenalan ini kepada pemantun, pemantun utama. Jadi apa kata kalau kita dengar pemantun ketiga yang mungkin menjadi pemantun penonton atau simpanan. Bukan lelaki simpanan atau perempuan simpanan, tidak. Tetapi dia adalah melengkapi pasukan. Adapun kalau tiba-tiba pemantun tu tercekik tulang, tercekik aliu, pemantun ketiga akan diangkat. Jadi kita minta pemantun ketiga dari Perkasani untuk melambungkan pantun yang menceritakan tentang Kersani. Silakan. Dilarang menggunakan kertas ya. Tak apa. Silakan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Boleh dengar suara saya? Boleh. Silakan. Okey, baiklah. Berabat lamanya menyanjung pusaka. Orang bertandang penuh bersantun. Tiba masanya gelanggang dibuka. Kersani Daga datang berdagang pantun. Ya, agak tergagap sikit potong markah ya Batu Simpanan ya. Okey. Sebab tu dia simpanan ya. Tak apa saja saya bergurau. Adapun kalau sebut Kersani ni, kita teringat lagu yang sangat popular, Mentera Semerah Padi. Kersani mengalirlah di kau menjadi raksa. Itu dia. Kalau saya nyanyi nanti habis pula. Jadi apa kata untuk pemantun ketiga pasukan Johar Perkasa? Silakan memperkenalkan pasukan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Kita minta bantuan Huawei ya. Huawei silakan untuk mutekan Huawei Prime 2019. Cik Kak. Kita punya semakin ramai ni. Ajak sebentar ya. Saya nasihatkan untuk anda semua untuk beri laluan, mungkin yang lain mungkin boleh tutup. Dia bunyi macam orang tengah okey, yang lain sudah. Mungkin jauh sikit. Okey, tak apa Faizal. Anggapkanlah itu biola. Silakan Faizal. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga putra siap siaga, megah berdiri Ki Indraloka. Kami bertandang taduhan paduka, diutus semilir Anta Permana. Amboi, Anta Permana pula. Mungkin telefon daripada Hanisah iPhone ni. Hanisah yang baru saja masuk, saya mohon. Hanisah tu bukan Haizal. Hanisah. Anda dikenakan charge 5,000 ya. Kerana tak adalah. Jadi Anta Permana, kalau tadi Kersani, Anta Permana ni memberikan rezeki kepada saya. Tahukah Faizal lagu Anta Permana?
Bicara minda dendangan hati, jiwa dan raga yang melengkapi. Sambung Faizal. Bagaikan hangat mentari, cinta yang sejati. Itu dia. Terima kasih Faizal untuk letakkan mute pada anda punya mikrofon. Cinta yang sejati. Baiklah, gelanggang sudah pun dibuka. Perkenalan sudah pun dilaksana. Jadi arena akan dibuka. Untuk waktu ini, anda semua yang menyaksikan pertandingan separuh akhir kedua ini dibawakan khas oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, yang mana di bahagian penyelidikan sastra Jabatan Dasar dan Penyelidikan menganjurkan Pesta Berbalas Pantun KLWBC 2020 sebenarnya Dekad Membaca Kebangsaan DMK 2021 yang diadakan pada 8 dan 9 April 2021 iaitu Khamis dan hari Jumaat, yang mana pada waktu ini adalah pertarungan separuh akhir kedua yang akan diadili oleh juri yang juga orang kata mengadili untuk separuh akhir pertama, iaitu kita perkenalkan Dr. Hanafi Ibrahim. Berikan tepukan. Itu Dr. Hanafi. Masih kacak bergaya. Di situ senyuman manis. Orang kata Raja Sehari. Dan juga Encik Muhammad Syahidan. Ini katakan sifu saya sejak di bangku sekolah lagi. Bayangkan saya sekarang dah lebih daripada dia pula. Dan juga Puan Nisa Harun, salah satunya juri bunga kita yang berseri berbaju kebaya pada hari ini. Ini dia yang akan mengadili, yang akan menentukan pasukan mana yang layak. Dan ingat, untuk waktu ini markah untuk peringkat liga tidak dibawa untuk waktu ini. Hanya penentuan pantun yang dilambungkan pada hari ini menjual dengan 20 saat dan menjawab dengan 90 saat. Dan temanya adalah Malaysia Membaca. Jadi ayo kita akan saksikan pertarungan. Yang pertama, Saudara Husaini ataupun nama manjanya Sin. Kalaupun kita minta Huawei untuk tutupkan mikrofon, Huawei sekali lagi ya. Sabar Huawei, sekejap lagi saya minta Huawei untuk berpantun ya. Kita bagi peluang pemantun dulu ya. Usai ini sudah pun bersedia di sana? Sudah. Kalau sudah, siapkan pencak sekarang macam ni. Angkat tangan sikit macam ni. Ya, dah bertemu dengan Afi daripada Johor Perkasa. Afi, siapkan macam ni tangan. Okey, jadi Husaini menggunakan pencak apa? Nama pencak apa tu Husaini? Ni kita panggil pencak pulut bunga. Pulut bunga. Kalau untuk mempertahankan diri itu macam mana Afi? Pencak apa yang digunakan? Mungkin saya gunakan pencak silat Melayu ke kuda mungkin. Wah, itu dia. Ke kuda. Pastinya akan terangkat kakinya. Jaya adik, ayo. Husaini menjualkan pantunnya kepada Afifi 20 saat dari sekarang. Kanda, rakyat hidup bersatu padu aman damai. Kuala Lumpur. Pantun Kuala Lumpur untuk Kanda. Merimbun subur, pohonan duku, berbuah juga di tepi sana. Kuala Lumpur, bandaraya buku, martabat pembaca di Megah kemana? Martabat membaca di Megah kemana? Itulah soalan yang dilambungkan oleh Saudara Husaini kepada Saudara Afi untuk 90 saat dari sekarang. Dan waktu ini, kalaupun kita dah menyaksikan pertarungan separuh akhir pertama, jadi apa kata kita berbual sedikit kalau tidak mengganggu Saudara Afi untuk Husaini. Husaini sekarang berlokasi di mana kalau kita boleh tanya? Di Ibu Pejabat Cikgu AA Enterprise. Cikgu ya. Cikgu. Ke cikgu. Kita memilih cikgu tu sebab kita nak menarik lagi ramai anak-anak, sebab kita punya perniagaan lebih kepada perundingan, pengucapan awam, tuition dan sebagainya. Okey. Hanya jurupantun saja yang boleh promosikan perniagaan ya di sini.
Tak ada. Tamu saya ni saja. Saya berseloka dan berseluruh ya. Kalaupun tanjak yang digunakan oleh Husaini sama bentuknya dan sama namanya oleh yang digunakan oleh Afi, tahu tak nama tanjak ni tanjak jenis apa? Kalau tak salah saya Ini Puan Nisa Harun bagi markah ni sebab dia kata tadi jenis busana. Saya sendiri mengkaji jenis-jenis tanjak. Contoh yang saya pakai ni tanjak lain, yang ini tanjak lain. Jadi tanjak Husaini tu tanjak jenis apa? tak tahulah, saya pun tak mahir, tapi saya rasa macam ayam patah kot. Tanjak itu dipanggil sebagai tanjak awal syari. Tanjak awal syari. Ya, awal syari. Sebab masa dia mendirikan perkahwinan, itulah tanjak yang digunakan. Silakan Afi untuk menjawab pantunnya. Baiklah. Saudara Husaini, moga ini jawab jawabannya. Puas ku renung dan ku tatap, makin ku renung berdetup-berdetap. Moga inilah yang jawapannya. Dengarkan. Dah hanya rencong tepian anjung, berbuah lebat limau gedangsa, menggamit pelancong, datang berkunjung, pesta buku bertaraf antarabangsa. Wah, teringat kita pesta buku bertaraf antarabangsa di PWTC. InsyaAllah akan susut orang kata wabak kita dan pesta buku akan diadakan lagi sempena orang kata untuk menggamit pelancong asing yang juga berada di Nusantara ini untuk berada di Malaysia. Dan itu dah jawapan daripada Afi dan kita akan berikan peluang kepada juri untuk menoktahkan markahnya antara isi bahasa dia juga gaya persembahan. Dan saya masih terniang-niang lagi ya untuk Afifi berdetap. Sambung lagi sikit lagi. Puas ku dengar pantun anda. Lagi? Makin ku dengar, jangan bimbang. Ada. Jadi, apa kata kalau pantun daripada Husaini tadi yang katanya berlokasi di Cigu, kali ni Afi berlokasi di mana tu? Saya berlokasi di Taman Ilmu dan Budi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Wah, di Universiti Islam Antarabangsa, Taman Ilmu dan Budi. Budi dan ilmu digabungkan. Jadi apa kata untuk kita dengarkan isyarat daripada juri sudah pun bersedia. Itu orang kata kalau sebut pasal taman ilmu tu, ayam rintik di pinggir hutan nampak dari tepi telaga. Nama yang baik jadi ingatan, 1000 tahun terkenang juga. Itu dia. Apa kata? Nama yang baik, nama-nama yang masyhur sebagai penjurian, itu nama dia Dr. Hanafi, Encik Muhammad Syahidan kita dan Puan Nisa Harun, nama-nama yang terpahat untuk kita semua. Orang kata, itulah dia aktivis-aktivis pantun yang kita angkat untuk menjurikan pantun pada hari ini. Ayo Afifi. Betul kan? Silakan untuk melambungkan pantunnya. Melambungkan dengan selitkan sirih ke selitkan apa tu? Terima kasih Encik Samputra. Nak jual pantun tentang membaca ni, teringat saya kempen membaca lagu dia. Mari kawan, kita membaca, mari rakan, timpa ilmu dengan membaca. Dengarkan. Silakan. Lama kempen tu. Betul. Batik lepas, canting berpetak. Kainnya lebar, corak berbiku. Huruf dilafaz, masih merangkak. Mengapa dikejar khatamkan buku? Mengapa dikejar khatamkan buku tu? Huruf tu masih angka-angka ni. Macam mana Husaini? Silalah Husaini menjawab 90 saat dari sekarang persoalan tadi. Huruf tak dapat-dapat lagi. Apakah kali ini Husaini akan mengenakan pencaknya? Itu dia Afifi. Tahu ya lagu-lagu membaca. Tadi kalau Husaini tadi cerita tentang Kuala Lumpur, dia menyanyi lagu tentang Kuala Lumpur, saya pun teringat zaman-zaman saya dulu 70-an. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur menyinari hidupku. Pernah dengar lagu tu?
Kota yang Benar. penuh dengan cabaran. Itu dia. Kalau orang 70-an, Datuk Siti Nurhaliza pun pernah nyanyikan lagu pernah Kuala nyanyi lagu Lumpur tu kan. ya. Ibu kota permai yang aku cinta, melambangkan negara maju jaya. Itu dah. Dan berlokasi mereka berdua itu, walaupun juri di situ, tetap ada SOP nampak. Cik Syahidan dengan mengenakan dia punya tu, dan jarak tak dekat-dekat dengan Dr. Hanafi tu. Maknanya mereka masih seronoknya bercerita ya. Bercerita seronok. Silalah menjawab je. Kita bercerita sambil menunggu. Nak menjawab sikit. Sila Husaini. Silakan. Kanda Afi. Ya. Waktu kecil mesti kena mengaji bagi habis. Kau tak nanti ibu marah, betul tak? Dengar Betul. ya, ini pantun jawabnya. Silakan. Ikan belanak di laut Maluku. Di kail banyak, Datuk memanda. Dikejar anak, khatamkan buku. Jikalau tidak, dimarah bonda. Tu dia. Dah bonda nak marahkan ya. Kalau itulah dia, memang garang betul. Kalau Sesuai lah. baca separuh, betul. Sesuai lah dengan cikgu Mak tu. dulu kan? Kalau saya Husaini, kalau saya lah terdetik juga orang kata. Saya lah mari berdagang sebakul ciku, jual pula di tengah pekan. Biarlah niat tu nak khatamkan buku, carilah guru tolong ajarkan. Kalau saya lah. Betul. Cerita. Kalau boleh pemantun satu hari nanti kan, Puan Nisa Harun, kalau diberi jualan je terus jawab macam ala-ala jurupantun ni, boleh mewakili Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana dan juga Gapena kerana bulan lepas di Indonesia telah mewartakan pantun sebagai salah satu daripada khazanah yang mendapat orang kata apa ni, pengiktirafan dunia UNESCO. Dan alhamdulillah saya bersama teman saya Flora Iliana dipilih mewakili Malaysia untuk berbalas pantun di Indonesia. Jadi bila berbalas pantun di Indonesia ni, dia memang menjual dan terus menjawab dalam 2 saat. Jadi kami pun orang kata menggelabah juga, tapi berkat berlatih itu memang dapat juga momentum untuk beraksi begitu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk dua-dua pasukan pertama. Kali ini kita pertemukan kedua. Dengan kedua, nampaknya Nik Husaini sempat menjamah kari pap tadi. Boleh kumur-kumur sikit, takutlah dekat gigi tu nampak kentang. Ya. Nik Zaini makan apa tadi? Minum dulu. Nampak dia orang tengah berbantu, dia pergi mengunyah-ngunyah ya. Sedap pula dia mengunyah. Ada tembakau Tuan Guru. Jadi akan bertemukan Nik Zaini. Dan kalau ikut di Zoom meeting ni bersebelahan dengan Faizuddin. Faizuddin mengenakan orang kata bintang dan bulan. Kalau Nik Zaini kerongsangnya berjurai-jurai. Jadi silakan Nik Zaini menjualkan pantunnya kepada Faizuddin 20 saat dari sekarang. Terima kasih Tuan Maha Guru. Hari ni hari Jumaat, Sayyidul Ayyam katanya. Jadi sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, sama-sama kita berselawat. Pantun ni pun ada kena mengena dengan Tuan Faizuddin ni, muka macam Tok Imam. Masya-Allah. Jangan macam tu. Dengar dia Tuan. Sila. Kawanan terkukur, terbang bertebar. Dibidik Arjuna di dalam hutan. Bagaimana ditegur khatib di mimbar, khutbah dibaca, tersalah sebutan. Tersalah sebutan khutbah dibaca. Tadi demo ke tu? Baris kedua tadi tu demo sikit dah sikit. Tapi tak apa, penyampaiannya, isinya akan digarap markah yang cukup baik. Jadi silakan Faizuddin dengan 90 saat. Dari sekarang macam mana nak tegur tu? Saya pun nak menjawab ni. Sambil tu nak berbual dengan Nik Zaini. Berlokasi di Cikgu Enterprise juga ke? Masih lagi di headquarters kami. Wah, headquarters. Dan kenapa memilih Kersani ni? Boleh tahu ke Zaini? Disebabkan semuanya teruna dan juga Arjuna, jadi kita memilih Kersani yang masih lagi
tajam menghunus insya-Allah. Dan sebut pasal kersani ni, kaitkan dia dengan orang kata hang tuah ya, yang menggunakan keris kersani. Ada juga orang kata keris kursani. Yang mana yang lebih tepat agaknya, Nik Zaini, mungkin sebagai seorang yang pakar dalam pemilihan nama kumpulan? Kita merujuk kepada Sifu M. Nasir, katanya Kersani. Kersani, lagu-lagu Kersani. Lagu tu telah membawa saya untuk menjadi juara. Dan itu orang kata satu lagu yang sangat-sangat menjadi orang kata pakaian saya. Kalau apa-apa menyanyi, itulah dia. Her Kersani ada. Jadi kita menantikan, apa dia tu, Nik? Berdarah pahlawan. Berdarah pahlawan. Jadi kita nantikan. Dah pun nak menjawab dah. Faizuddin, silakan Faizuddin, katanya watak imam tu. Sila menjawab. Anda dengarlah. Mungkin ini jawapan yang dicari. Jangan bermungkin. Tari, geraknya lemah. Buat hiburan, ceriakan hati. Tergolah dengan penuh hikmah. Sesuai ajaran baginda Nabi. Tu dia betul-betul ya. Tutur katanya pun nampak macam imam ya. Sebentar lagi yang mana yang berada di posisi atau negeri-negeri yang boleh pergi menunaikan solat Jumaat, boleh datang awal, bawa sejadah, ikut SOP, bawa pelitup muka, dan ingat ya, kita ada QR sejahtera untuk kita sama-sama scan dahulu ataupun imbas QR My Sejahtera untuk kita lebih mengikuti SOP dan memudahkan pihak masjid untuk mengenal pasti jemaah-jemaah. Itu dia Faizuddin. Macam mana debaran untuk menjawab pemantun pertama. Kalau ikutkan orang kata Faizuddin dan juga Zaini sama-sama manis senyumannya. Apa kata Faizuddin? Berikan, lambungkan pula pantun untuk tema Malaysia Membaca kepada Nik Zaini. Silakan Faizuddin, 20 saat dari sekarang. Anak pipit jangan tak dihirau. Besar esok ke sarang si rimau. Kan Zaini, jangan risau. Hamba bukan rimau, kucing. Comel je. Dengarkan. Jinak rupanya. Silakan. Tali diguna menambat sapi. Ikat punca di tiang jemuran. Berkesan di mana biblioterapi. Lagi dibaca, kusutkan fikiran. Lagi dibaca, lagi kusut fikiran tu. Macam mana tu Nik Zaini untuk menjawab 90 saat dari sekarang? Bibliografi tu, baca tu, macam mana tu? Saya pun nak menjawab ni. Tapi tak apalah, apa-apa kita berbual bersama Faizuddin yang berlokasi di mana tu. Latar belakangnya sama macam Faizal Misali pula tu. Tirai tu sama ke? Lokasi yang sama? Berbeza, tapi institusi yang sama. Universiti Islam Antarabangsa. Universiti Islam Antarabangsa membawa nama institusi ataupun UIAM untuk waktu ini. Faizuddin maksudnya meminati pantun ni sejak bangku sekolah ya? Betul. Dan kita lihat ya di UIA sendiri memang pelbagai program-program pantun dianjurkan. Kan? Dan ini adalah salah satu daripada universiti yang saya fikir menggemilangkan atau mengangkat, menyuburkan pantun di pentas media sosial. Yang menganjurkan, tak silap saya tempoh hari, adalah pantun secara atas talian. Betul Faizuddin? Dan ini satu benda yang perlu diberikan contoh kepada universiti lain untuk juga walaupun tidak bertemu, tetapi pantun ini juga boleh diangkat sebagai pantun yang boleh dilambung, dijual beli di atas talian saja. Dan kita masih menantikan Nik Zaini sambil tersenyum mengarang pantunnya ya. Dengarkan ya kucing yang jinak. Ada, silakan. Siang hari 7 kekali hendak mengail si anak ikan. Motivasi diri, tulis kembali. Bibliografi dibaca, cuba ringkaskan. Cuba ringkaskan. Ya, itu dia jawapan Nik Zaini untuk waktu ini. Kali ini sudah pun kedua-duanya melontarkan pantun. Kali ini kita silangkan anda berdua dengan pemantun pertama
untuk waktu ini, tetapi kita berikan peluang untuk juri kita, Encik Mak Syahidah nampaknya kat situ. Tengok dia pergi ambil handphone ni, tengok adakah kosakata ini sesuai dengan penggunaannya, yang dengan struktur pantun, perkaitan antara baris 1 dan baris 2, juga pertautan antara pembayang dan pemaksud. Itu antara perkara yang dititik beratkan di dalam pantun ini. Dan jangan risau, juri yang mengadili di pentas paruh akhir dan juga akhir dan di pesta pantun ini sudah pun orang kata mempunyai credibility yang masyhur di peringkat pantun kementerian, juga di sekolah, juga mahupun di peringkat yang dianjurkan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan salah satunya medan ataupun tempat yang menganjurkan inilah lubuk untuk pantun bertaut, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan waktu ini kita berikan tepukan sama-sama sekali lagi kepada DBP kita yang menganjurkan pesta pantun ini. Inilah dia kata, orang kata menyuburkan pantun, bukan sahaja menyuburkan di media cetak tetapi di media elektronik. Ayo kita saksikan Husaini akan bertemu kali ini kucing manja dan kucing jinak. Kedua-duanya suara hampir sama. Apa agak-agak yang membezakan Husaini tu dengan Faizuddin? Mungkin kulit tu. Kulit. Tapi nampak wajah tu hampir sama ya Husaini. Mungkin Husaini Kita Junior. guna filter kan dia. Kena filter. Tak apa. Yang penting orang kata walaupun filter, kita nampak pantun yang dilampungkan tu. Silakan Husaini menjualkan pantunnya. Dagangan ini kali ini bertepakkan apa? Bertepakkan sirih ke? Bertepakkan apa? Kalau tadi kita bersilat, kali ini bertepakkan apa tu untuk dagangannya tu? Husaini. Kali ni kita nak bertepakkan muhasabah. Muhasabah. Jadi silakan Husaini. 20 saat dari sekarang. Kepadamu kekasih aku serahkan. Ya Allah pemudahkan. Kanda Faiz. Ya saya. Kanda pensyarah bukan? Betul. Jadi pantun ini mudah untuk Kanda jawab. Dengarkan Kanda. InsyaAllah. Suram bentala, kala gerhana, terlindung mentari, kelam sekali. Jurnal pemangsa, absah bagaimana, etika pengkaji, didagang beli. Etika pengkaji didagang beli. Itu dia pantun yang dilambungkan oleh Husaini. Cukup orang kata sempurna ya pembawaan Husaini. Nampak pengalaman dia itu. Dan mungkin Husaini belajar daripada Kanda juga ni. Aduh, macam itu pula. Kita pula biarlah adik-adik lebih berjaya daripada abang-abangnya. Jadi Faizuddin, silakan menjawab 90 saat dari sekarang. Kalau tengok ini Husaini dan Husaini Junior ni, Faizuddin. Jadi Husaini sekarang ni macam mana persediaan bulan Ramadan nanti ni? Alhamdulillah, saya dan anak-anak telah memenuhkan peti sejuk dengan kurma, badam, semua makanan-makanan Arab. Makanan-makanan Arab, ya. Sebentar lagi kita minta kita punya pemantun ketiga kita tu untuk menyanyikan lagu Arab sikit. So dia bersedia awal. Kejap lagi. Dia tersyashul lagi Kang. Ini pun dah tercari-cari dah lirik lagu ni. Kita bagi dia 1 minit untuk mencari lagu. Lagu Noel Syam. Itu dia. So apa-apa pun kita menunggu Faizuddin ni nampaknya dia sedang mencari-cari jawapan tu. Nampaknya bulan dan bintang di tengkoloknya. Silakan Faizuddin. Dengarkan. Silakan Dinda. Tegak tinggi batang kedangsa, tumbuh berselang pohon rotan, laporkan pada pihak berkuasa, jaga kualiti jurnal
tempatan. Jaga kualiti jenis tempatan. Dan untuk waktu ini jawapannya kalau Saya minta maaf ada gangguan suara. ada gangguan tadi, ada Cik gangguan Syaril suara. tu. Saya tak dapat langsung isi pantunnya. Ya, Maaf ya. Encik Sekali lagi. Syaril, boleh kita mutekan suara Cik Syaril tadi. Saya nampak kedengaran dia di dalam kereta ya, sedang membuka lagu apa tadi? Apa kata kita mohon Nur Al-Syam. Faizuddin. Mohon juga untuk anda yang baru saja masuk, untuk peka kita sedang berada di dalam separuh akhir kedua. Jadi Faizuddin, boleh kita dengarkan sekali lagi pantun Faizuddin. Silakan. Tegak tinggi batang kedangsa, tumbuh berselang pohon rotan. Laporkan pada pihak berkuasa, jaga kualiti jurnal tempatan. Itu dia. Lapor kualiti jenis tempatan. Ini kita ada pihak berkuasa yang akan memantau tentang apa sahaja tindak tanduk ya. Dan saya juga mengharapkan kerjasama untuk tuan-tuan puan-puan yang berada di Zoom meeting ini untuk, yelah kadang-kadang tak perasan ya. Kalau dengar apa yang saya tuturkan ni, pastikan mikrofon anda ditutup ya untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Dan seperti Suzana Muhammad yang baru saja masuk ni, saya mohon untuk Suzana untuk juga mutekan ataupun letakkan atau tekankan, palangkan mikrofon anda supaya juri dapat mendengar dengan jelas dan sempurna pantun yang dilambungkan. Jadi begitu, macam mana Puan Nisa Harun? Dengar ya. Alhamdulillah. Kalau juri-juri tidak ada gangguan seperti tadi, boleh membuatkan ataupun meminta pemantun untuk mengulangkan pantun yang dilambungkan atau dijawab. Jadi itu Faizuddin, jawapan kepada Husaini. Apa kata kali ini? Kita dengar Faizuddin untuk memberikan pantunnya di peringkat separuh akhir kedua kepada Husaini yang mungkin nampak lebih usia ataupun sama bahaya ni. Saya tak pasti. Apa-apa pun anda hampir-hampir mirip sama. Silakan untuk menjualkan pantunnya 20 saat dari sekarang. Anda Husaini. Ya Dinda. Tengok anugerah juara lagu tak? Tak tengok, maaf Dinda. Sibuk bekerja. Kalau nak tahu, dalam dunia penerbitan kita ada anugerah buku Malaysia. Dengarkan pantun. Silakan Dinda. Jangan ditarbil, burung bersarang, berkicau tiada, hujung beranda. Terbitan Tamil, di mana kurang? Anugerah ada, pencalonan tiada. Itu dia. Mengupas tentang buku ataupun isu Tamil yang anugerahnya ada tapi buku tiada. Macam mana Husaini? Silakan untuk menjawab 90 saat dari sekarang. Itu dia. Sambil tu Faizuddin, kita berbual lah Faizuddin ya. Kalau ikut jual lagu tadi, anugerah jual lagu tadi tu, yelah kadang-kadang kan kita pun selang-seli juga anugerah jual lagu salah satu daripada Medan Sastra Budaya sebab lirik yang dimasukkan di dalam tu. Jadi kalau ikut pengamatan Faizuddin, minat kepada lagu mana tu? Saya tetap dengan lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Tujuan Nasihat. Hampa tidak menang hari tu. Oh, itulah hampa. Kalau saya pula ya, suka kepada lagu Peluang Kedua. Itu dia sebab liriknya sangat puitis. Walaupun begitu, tak apa, penilaian juri tetap nampak kepada sang juara. Kita menantikan tentang tadi isu tentang anugerah Tamil tadi tu. Betul ya, anugerah Tamil. Anugerah buku ya. Jadi kita nantikan. Sementara tu Faizuddin ni minat apa ni? Selain daripada minat berpantun, minat apa lagi sebagai seorang pensyarah di UIA? Saya tak ada minat yang sama pada. Itu dia, Husaini dah bersedia untuk jawab. Nanti kita sambung ya jendela berwalan kita. Silakan Husaini untuk menjawabkan pantunnya. Anda kita sedar bahawa buku terbitan Tamil ni memang susah nak dijual di negara kita. Mungkin ini salah satu jawapannya kan, dengar ya. Letak kandil di bakul rotan, jatuh tertindih dihembus bayu. Terbitan Tamil tak dapat sambutan, buku dipilih berbahasa Melayu.
Itu dia buku dia pilih berbangsa Melayu. Adapun itu dia sedang menilik-nilik permarkahan ya. Baiklah, kalau saya lah ya, Faizuddin seronok isu-isu tu. Saya nak jugalah menjawab lah pantun tu kalau boleh ya. Sungguh indah suasana desa. Elok padi berbatas-batas. Buka pencalonan di antarabangsa. Anugerah terampil lebih meluas. Itu kalau saya lah buka lah dekat negara India. India semua datang berduyun-duyun ke Malaysia ni. Faizuddin. Jadi walaupun orang Malaysia tak ada menang, orang India apa menang, kita penganjurnya. Macam pantun ni juga. Kalau akan datang dia orang bahasa boleh buka dengan rakyat Indonesia, Brunei, Singapura. Memang lebih, orang kata lebih hebat banget ya, hebat banget. Jadi begitu. Jadi nampak Cik Syahidan masih lagi menunduk-nunduk menulis tu. Kena bagi markah kepada jurupantun. Jadi silakan kali ini kita dah dengar aksi pemantun pertama dan kedua. Kali ini kita saksikan pemantun kedua menjualkan pantunnya kepada pemantun pertama. Jadi pemantun kedua Nik Zaini, kalau orang kata bunga sama bunga, kumbang sama kumbang, ini tembam sama tembam. Pipi mana yang lebih gebu? Ayo kita nantikan Nik Zaini menjualkan pantunnya kepada Afi. Silakan. Tapi rasanya sama tembam dengan jurupantun. Itulah dia. Okey, silakan Nik Zaini. Kanda Afi, asalnya dari mana ya? Saya asalnya dari Pahang. Tak nampak Pahang pun? Tak nampak Pahang sebab asal keluarga sebenarnya daripada utara tapi sudah lama menetap di Pahang. Barangkali pantun ini senang untuk tuan hamba. Dengarkan ya. Jalan berdua, dara teruna, meniti-titi sayang gelincir. Celik membaca, holistik di mana masyarakat asli masih tercicir. Itu dia. Mana ni masyarakat asli masih tercicir ni? Sila Afifi. Jawab Afifi, jangan tak jawab. 90 saat dari sekarang. Itu dia. Ada mungkin ni asli ni bertanya-tanya tadi. Dia sebenarnya sebagai seorang ketua untuk orang asli ataupun nama sekarang ni dipanggil sebagai bukan orang asli tau Nik. Panggil apa ya? Orang asal kan? Ya. Silakan menjawab Afifi. Jadi Nik Zaini sekarang macam mana agaknya sekarang ni kalau ikutkan Tengkolok tu, Tengkolok sama dengan Faizuddin. Nama Tengkolok tu Tengkolok apa tu? Ini Tengkolok Teruna Tampan. Teruna Tampan. Boleh. Sebenarnya nama Tengkolok itu adalah Limpat Simpuh Berlima. Dia bukan limpat simpuh berlima, yang mana dia punya konsep dia tidak terlalu tinggi. Jadi dia gunakan lutut untuk membalut Tengkolok itu. Dia gunakan lutut dan dia punya tu dia tidak mengepakkan. Selalu ini digunakan oleh panglima yang bawah sedikit daripada bendahara. Jadi inilah dikatakan sebagai, kalau kita dapat lihat salah silah Tengkolok itu sendiri, adakah Tengkolok ini kadang-kadang kita tak boleh gunakan Tengkolok yang macam berkonsep raja. Kita gunakan Tengkolok rakyat, tapi rakyat tidak memakai Tengkolok sebenarnya. Dia memakai tanjak dan juga simpul sahaja. Jadi apa pun soalan tadi ni tak sabar kita nak dengar daripada Afifi. Adapun saya pun cuba juga mencari jawapan di fikiran ni. Sambil bercakap ni Zaini, kita pun boleh berpantun kan. Jadi Afifi nampaknya masih lagi kita berikan ruang. Zaini macam mana balik kampung ke nanti tu? Buat masa ni tak boleh balik lagi Tuan Mahaguru. Sebab rentan negeri kan, insyaAllah. Kirimkan pesan, kirimkan kabar kepada ayah bonda kan. Saudara ni. Ya, silakan. Ya, memang masyarakat asli ni kita selalu bantu. Moga-moga ini jawab-jawab betul Dengarkan ni. Kain songket dibuat celana.
dipakai kemas, bawa hantaran. Kerajaan ada, hulurkan dana. Jaringan diperluas di kawasan pedalaman. Jaringan diperluas di kawasan pedalaman ya. Baru saya nak buat jawapan yang sama lah pula. Okey, tak apalah. Apa-apa pun ada. Saya baru nak cakap ya, orang asal ni kita bagi tumpuan kat dia sebab duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Cerita. Tak apa. Saya bawa ni juga, balas juga pantunnya. Kalau mau mudik 7 haluan, hendakkan pula ke Pulau Linggi. Orang asal berikan tumpuan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu dia jawapan saya ya. Untuk juri pun ada juga penilaian juri juru pantun terbaik. Apa kata kali ini? Pantun terakhir ni. Pantun terakhir Afifi, saya tukar pula. Tengkolok lain pula ni. Tengkolok orang muda. Tahu tak tengkolok orang muda apa nama tengkolok orang muda? Apakah namanya? Ini memang kalau Puan Nisa tahu tengkolok orang muda ni, saya memang rasa macam wow, mesti Puan Nisa nak tahu lah Puan Nisa tengkolok orang muda ni. Ini tengkolok orang muda. Nampak dia. Itu dia. Naruto. Tengkolok Naruto. Sebab kita nak menjiwai orang muda, semua pakai tengkolok. Saya pakai Naruto sekarang. Silakan Afifi menjualkan pantunnya kepada Nick Zaini. 20 saat dari sekarang. Jikalau ku punya kedip bintang, akan ku sematkan di dadamu. Dengarkan. Silakan. Ada rubah mencari punca. Anak ayam hendak dibaham. Terbelit lidah hendak membaca. Bagaimana dihadam, ilmu tak faham. Macam mana nak hadam tu ilmu tak faham? Berbeza kita. Silakan Nick Zaini 90 saat dari sekarang. Cukuplah kita pakai tengkolok orang muda ni. Kita pakai tengkolok orang lama. Tapi bukan di Malaysia, di tempat lain. Tara. Banyak sungguh perhiasan diri Encik Syamputra ya. Ini studio saya. Studio saya ni pelbagai kata apa nama kostum-kostum yang saya gunakan untuk menarik minat generasi muda tentang pantun. Jadi kalau kita berwacana tentang pantun, kita menyelami anak-anak muda ni Afifi supaya mereka lebih dekat. Sekurang-kurang mereka tahu yang penghasilan pantun ini perlu AB dan ada 4 baris, pembayang dan pemaksud, supaya bila nanti orang tanya apa kebanggaan orang Melayu, mereka akan jawab, kami ada pantun hazanah ibu bapa bonda kita. Betul tak Cik Afifi? Betul. Jadi saya percaya inilah medan terbaik untuk anak-anak muda mengenal kosakata yang lama dan juga keindahan bahasa sebenarnya. Keindahan bahasa. Jadi kita lihat Nick Zaini, senyum sikit Nick Zaini. Mungkin nak menjawab pantun yang mungkin terakhir daripada Afifi tadi. Saya tukar pula ni pakai merun lah pula. Merun ni besar sikit ni. Macam ni. Lebih segak ya. Lebih segak ya. Baru nak berekor 9 lah Tuan Mahaguru. Okey. Silakan Nick Zaini. Boy, silakan. Dengarkan. Sila. Memburu rusa, mari dibidik. Dapat seekor, bawa digalas. Murabbi ada, sentiasa mendidik. Mana yang kelam, pasti dijelas. Mana yang kelam, pasti dijelas. Itulah jawapan daripada Nick Zaini. Kalau Nick Zaini jawab macam tu, tak terlawan lah pantun saya ni Nick Zaini. Itu dia. Apa kata kita berikan ruang kita berikan ruang waktu kepada juri kita untuk memberikan markah. Itu adalah pantun terakhir yang dijawab oleh Nick Zaini. Apa-apa pun kita akan pergi kepada pemantun ketiga ini. Pantun tak ada markah yang pemantun ketiga. Cuma kita nak dengar kesian diorang tu pakai segak-segak ya. Fazal Mithali dengan Akmal AA ni. Diva AA ke AA apa tu Akmal? Sebagai pengasas Cikgu AA Enterprise, jadi saya masuklah dengan menggunakan nama AA tu. Okey. Kalau saya pula PP.
Tak adalah. Baiklah, kita pergi ke Faizal dulu. Oh, okey. Kita pergi ke Faizal. Faizal di sana. Okey, Faizal. Okey. Faizal, kalau di Indonesia, Faizal, dia orang ada satu slot yang mana pantun klasik dibagikan pembayang pantun klasik dijawab kat situ. Kalau boleh, berjaya. Itu yang menyebabkan Imam Mustafa menjadi pemantun terbaik sebab dia berjaya menjawab pantun klasik orang Indonesia. Jadi, saya nak bertanya lah, kalau boleh lah menyambung pantun saya ni. Hendak gugur-gugurlah nangka, jangan menimpa putiknya pauh. Sila jawab. Sambungkan. Kalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Okey. Hampir betul. Tapi orang kata, hendak gugurlah nangka, jangan menimpa putiknya pauh. Hendak tidur, tidurlah mata, jangan mengenang si dia yang jauh. Itu pantun klasik dan tepat ya. Bagus, alhamdulillah. Kali ni Akmal, kita nak minta Akmal. Boleh ke menyambung pantun ni? Pantun ni saya dapat daripada pantun klasik daripada Zurina Hassan ya, sastrawan negara kita, Datuk Dr. Zurina Hassan, dalam kompilasi pantun-pantunnya. Cuba ya. Senang je pantun ni. Baik-baik mengirai padi, takut mercik ke muka orang. Silakan. Jangan type kat situ. Baik-baik mengirai padi, takut percik ke muka orang. Baik-baik menanam budi. Saya terlupa sambungan ketiganya. Sebentar. Baik-baik mengirai padi, takut mercik ke muka orang. Biar pandai menjaga diri, takut nanti diejek orang. Ya, hampir-hampir juga. Sama. Betul-betul. Baik-baik mengirai padi, takut mercik ke muka orang. Pembayangnya sudah nampak ya. Bayangan tu. Baik-baik menjaga diri, takut nanti diejek orang. Alhamdulillah, kedua-dua pemantun berjaya. Ini boleh mewakili Malaysia dah ni ke pertandingan pantun. Akmal pun dah tahu kan pantunnya. Macam mana diorang suspend ya. Berdebar. Itulah dia. Tapi di sana lebih mendebarkan. 30 saat sahaja. Ya. Dan itulah dia. Cik Syam, saya sudah pun masukkan markah yang akan dikira oleh pihak Rustia. Saya mohon diri kerana ada mesyuarat lagi satu dalam talian juga. Tahniah kepada semua pemantun dan saya ucapkan selamat berjaya. Semoga pasukan yang terbaik mewakili kumpulan yang berkenaan. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Nisa Harun. Ya, walaupun sibuk dengan mesyuarat, tetap meluangkan masa dengan kita. Terima kasih Puan Nisa Harun. Dan waktu ini kita pun sudah tamat. Saya menunggu signal daripada juruacara je. Sekarang juruacara tak ada lagi, tak masuk lagi ni. Kita berbual-bual lah ya. Kalau ada pun penonton-penonton yang tadi dah buka mikrofon tadi tu, nak bertanya soalan ke apa ke, silakan. Encik Syahrin kita urus setia. Minum kopi tak ajak kita pun ya. Okey. Kalau ada pun nak bertanya, mungkin urus setia Cik Nur, silakan. Baik, Assalamualaikum semua. Jadi saya dah boleh penutup acara lah ni ya. Ni Cik Syam kata boleh lah. Boleh. Serahkan kepada saya. Ya, jadi saya akhiri pantun yang menjadi sebutan di hujung lidah saya. Dari kelapa menjadi santan, dari santan menjadi minyak. Jika tersilap dalam sebutan, saya Syamputra Arzali mohon maaf banyak-banyak. Sekian untuk waktu ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada juru setia, bukan juru urus setia, juru setia kita. Terima kasih. Terima kasih Cik Syam yang telah mengendalikan dua sesi perlawanan separuh akhir pertandingan berbalas pantun dalam talian KL WBC. Ya, alhamdulillah kita telah pun selesai. Dan untuk keputusan perlawanan nanti seperti biasa kami akan maklumkan dalam grup WhatsApp kumpulan sebentar lagi. Dan untuk makluman kepada semua peserta dan juga kepada penonton yang hadir dalam talian ini, pada jam 3 petang nanti akan diadakan pertandingan akhir, pertandingan berbalas pantun dalam talian yang akan menemukan juara ataupun pemenang
perlawanan separuh pertama dan separuh yang kedua pada jam 3 petang ya. Dan siaran ini dapat disaksikan melalui FB langsung di BP. Jadi anda tak perlu masuk dalam Zoom. Untuk petang nanti yang masuk dalam Zoom hanyalah mereka terlibat dalam pertandingan saja. Jadi anda boleh buka FB langsung di BP. Kami akan menyiarkan perlawanan secara langsung, perlawanan akhir dan juga majlis penutupan pesta pantun ya. Dan dalam majlis penutupan tersebut kami akan umumkan juga pemenang bagi pertandingan mencipta pantun yang diadakan sempena KLWBC. Jadi kalau kebetulannya tuan-tuan dan puan-puan ada masuk pertandingan mencipta ni, manalah tahu ada rezeki anda, nama anda mungkin terpilih sebagai salah seorang daripada para pemenang ya. Jadi saya fikir mungkin tidak ada apa-apa lagi.